Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat mempertemukan kita lagi pada malam ini, hari Selasa setiap minggu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, seperti biasa majlis ilmu kita pada malam ini dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui perseriman audio, Zoom dan juga Facebook di bawah Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, kita malam ini dah masuk dah masuk siri 34 wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Hari ini 21 Jun, 21 Zulqa'dah. Malam ini malam 22 Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah 1443 Hijriyah. Baik, tajuk malam ini kita nak angkat ialah tentang ayat yang ke-11 dalam surah Al-Ma'idah yang dapat diberikan sebagai nikmat Allah kepada hamba dan kedudukan tawakal kepadanya. Nikmat Allah kepada hamba dan kedudukan tawakal kepadanya. Baik. Qala Allahu Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Bila ada dipanggil wawul jama'i bertemu dengan huruf mati selepasnya, maka asalnya uzkur, kan? Jadi diwasalkan ya ayyuhallazina amanu, jadi ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Baik, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu uzkuru, ingatlah. Bukan suruh berzikir ni. Ingatlah nikmat Allah, nikmat Allah ke atas kamu. Ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu ataupun kepadamu, alaikum iz hamma qaumun, ketika suatu kaum bermaksud ayyabsutu ilaikum, ketika mana suatu kaum bermaksud nak menggerakkan tangannya kepadamu, ataupun kita kata mendepurlah, kan, tangannya kepadamu untuk berbuat kejahatan, fakaffa aydiyahum ankum, maka Allah menahan tangan mereka daripada kamu, yakni daripada melakukan kejahatan atau keburukan kepada kamu. Wattaqullah, frasa kedua ayat ini, tak bertakwalah kamu kepada Allah, dan frasa ketiga, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah, hanya kepada Allah sahajalah falyatawakkali, maka hendaklah bertawakal akan orang mukmin itu. Maka orang mukmin itu akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah Ta'ala orang mukmin akan bertawakal, yakni menyerah diri setelah berusaha. Surah Al-Ma'idah ayat 11. Baik. Apakah kolerasi atau hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang terdahulu? Kalau pada minggu yang terdahulu kita bincangkan ayat ke-8 dalam surah yang sama, surah Al-Ma'idah, yang menyentuh berkenaan dengan
kewajipan berlaku adil. Dan ayat ini kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam sebahagian kitab tafsir, para mufassirin ataupun ulama tafsir mengelompokkan ayat ini di bawah satu kelompok ayat ataupun satu gugusan ayat. Kan, walaupun ada dua, ya ayyuhallazina amanu, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Baik, dan dia punya tema masih lagi berkisar tentang kewajipan berlaku adil kepada manusia tanpa mengira dia itu kawan atau dia itu lawan atau musuh, sama ada muslim ataupun kafir atau bukan muslim. Baik. Ini cerita latar belakang supaya kita tahu. Mungkin tuan-tuan dah ada apa kita panggil pengetahuan sedia ada. Cerita ini ialah cerita bagaimana komplot oleh satu kabilah Yahudi nak membunuh Nabi SAW. Baik, apakah sebab penurunan ayat? Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab nuzul atau sebab penurunan ayat ini. Baik, jadi antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, Tafsir Quranul Azim, dibawakan ada dua riwayat ke. Jadi daripada Ibn Abbas, perihal lain ayat ini yang kita dah baca tadi, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu pada waktu suatu kaum bermaksud nak menggerakkan tangan, maknanya melakukan kejahatan kepada kamu, Allah yang tahan tangan mereka daripada berlaku kejadian yang tidak diingini. Baik, jadi demikian itu kerana ada satu kaum dalam kalangan orang Yahudi, dia buat jamuan. Mungkin tuan-tuan ada pernah dengarlah, dia buat jamuan, jemput Nabi SAW dan para sahabat pergi makan. Kan, dengan tujuan nak membunuh Nabi dan para sahabat lah. Jadi makanan yang beracun. Orang Yahudi nak bunuh Nabi dan terutama ni memang banyak kali berlaku. Kan, memang banyak kali berlaku. Baik, jadi dalam isu ini maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Rasulullah bagi tahu itu adalah perihal rencana ataupun perancangan orang Yahudi. Maka Nabi SAW tak hadir, tak pergi ke majlis jamuan tadi. Nabi tidak hadir jemputan tadi dan Nabi perintahkan kepada sahabat untuk pergi. Mereka pun pergilah, kan, menurut riwayat Ibu Hatim. Lalu mungkin tuan-tuan akan tanyalah, habis sahabat tu makan ke tidak? Tak, kan, kalau kita kata makanan tadi itu kan dah letak racun, kan. Jadi sudah tentulah ada dalam kalangan sahabat yang makan makanan yang dihidangkan oleh Yahudi tadi dan mestilah ada bawa mudarat, sama ada sakit ataupun mati. Baik. Abu Malik mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab al-Ashraf. Ini bukan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ashraf, pemimpin Yahudi dan rakan-rakannya ketika mereka duduk meeting merencana bagaimana nak melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Jadi mereka meeting di rumah Ka'ab al-Ashraf. Ini mengikut riwayat Ibnu Abi Hatim. Baik. Sementara riwayat yang lain daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Mujahid dan juga daripada Ikrimah dan sebagainya mengatakan bahawa ayat ini tuan-tuan diturunkan berkenaan dengan perancangan Bani Nadir. Sebab di Mekah ni, di Madinah ini kita maklum bahawa daripada tahun 70 Masihi lagi orang Yahudi mula mendiami Madinah dan kawasan sekitarnya, kan. Saya dah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, daripada tahun 70. Bayangkan 500 tahun lebih awal daripada kelahiran Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Orang Yahudi dah bertapak dah di Madinah. Dan 3 kabilah besar iaitu Bani Nadir di sini kan, Quraizah dan Qainuqa kan. Masing-masing adalah dia punya kawasan dia. Baik. Jadi antaranya ialah Bani Nadir kan, nun dot yara Nadir. Kan, kalau satu mungkin ejaannya ialah NADH kan, Nadir. Baik, mereka plan ini nak bunuhlah, cuma bagaimana mekanisme ataupun cara. Antaranya mengikut sebahagian riwayat dia kata menimpakan lesung batu ataupun sebahagian kata batu kisar kan, penggiling gandum ni. Sebahagiannya mengatakan batu besar. Jadi poin di sini ialah maknanya menggunakan batu yang agak besar untuk dijatuhkan, untuk dilontarkan kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala bila Nabi masuk, Nabi duduk, Nabi makan, dan mereka akan lemparkan batu tadi daripada atap. Kan? Itu dia punya point. Mungkin dari sudut ada sedikit perbezaan, itu teknikal lah, tapi yang penting ialah adanya perancangan, adanya usaha, dan objeknya adalah alatnya adalah batu, dan dia yang besar yang sudah tentulah bertujuan bila kena tadi tu sama ada mati terus ataupun juga cedera parah. Kan dia punya plan lah, kita boleh agak kalau kita buat pun begitulah. Baik. Kemudian isunya ada kita bincang di belakang lah kan. Jadi mereka pun serahlah tugas ini, dia punya PIC kan, person in charge ini kepada Amr bin Jahshin kan, Jin Hashim bin Ka'ab untuk buat, dan mereka perintah kepada Amr bin Jahshin ini bila Nabi duduk di bawah tembok dan mereka berkumpul jumpa dengan Nabi, dan Amr tadi itu jatuhkan batu besar ataupun lesung batu itu daripada atas tembok tadi. Kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi melalui wahyu akan makar ataupun tipu helah tipu daya mereka, dan maknanya Nabi tahu, dan Nabi pun cepat-cepatlah balik ke Madinah. Kalau kita tengok dari sudut kedudukan ini, dia ada 3 kan, kabilah Bani Qainuqa, kemudian dia ke sebelah timur lagi kan, kalau dari sudut map ni ke sebelah timur lagi. Saya cuba cari tadi tak jumpa yang ada kedudukan Bani Nadir, yang ada Qainuqa kan. Kalau tuan-tuan perhati tengoklah peta ni, kita akan dapati misalnya kedudukan antara Mekah di selatan dan Madinah di utara, dan di kawasan tadilah, dan juga ada beberapa kawasan seperti di Taimak utara Madinah juga menjadi penempatan kepada golongan Yahudi. Baik, sekembalinya di Madinah, bila Nabi ni dah balik semula, sampai di Madinah, Nabi perintah kepada para sahabat untuk kepung Bani Nadir sehingga mereka menyerah diri kan. Sebab apa? Mereka nak bunuh Nabi, dan ini sebab nuzul. Maka dengan sebab itulah turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi, dan baik, dan yang kedua ialah berkenaan dengan peristiwa tersebut turun ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah, hanya kepada Allah sahajalah orang mukmin itu bertawakal ataupun menyerah diri setelah berusaha cari penyelesaian, dan bukannya tawakul. Kalau tawakul di ejaannya sama kan, ta waw kaf lam kan, orang Melayu panggil tukul. Nah, dia tawakal ataupun tawakul kan, tulisnya sama tapi bacanya ialah beza. Tawakal dan tawakul. Tawakal ialah menyerah diri setelah berusaha, adapun tawakul serah diri bolak-bolak tanpa ada sebarang usaha. Baik. Jadi iaitu siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan menutupi segala yang menjadi kesusahannya. Kan? Macam kita lah tak? Ada kalau orang Kelantan dia panggil toka. Maknanya dari sudut apa sebutan tadi tu. Kan? Kita buat semua ataupun budak-budak nak exam lah, baca okey tawakal. Tawakal masuk tak masuk, asiklah tak. Kan? Jadi Allah akan tutup semua yang menjadi kesusahan dan juga jaga
orang tadi itu daripada kejahatan manusia. Maknanya jaga Nabi dan juga jaga para sahabat daripada kejahatan manusia dan melindungi mereka tadi. Kemudian lepas daripada itu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk pergi memerangi mereka. Ringkas ceritalah, ini baru sebab nuzul. Akhirnya berjaya mengusir mereka dan tak lama ini pada tahun keempat Hijrah kan mereka diusir keluar daripada Madinah. Baik, perbincangan melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan hamba-Nya, termasuklah kita tak, sebab khitab ayat ini kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, dan kita rasa pun kita masuk orang yang beriman dan rasa kan terpanggil juga untuk memahami dan juga nak melaksanakan apa yang terkandung di dalam suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, antara nikmat yang besar ialah terhindar daripada mudarat. Terhindar daripada mudarat. Kan? Itu nikmat tak? Kita duk ingat nikmat apa dia tuan-tuan? Kita duk ingat nikmat benda yang kita dapat sahaja. Macam rezeki lah. Kan? Kita duk ingat bahawa rezeki ni dalam bentuk kebendaan sahajalah. Kita tak nampak bahawa rezeki misalnya jiran yang baik, persekitaran yang baik juga adalah rezeki kepada kehidupan seharian kita. Baik, kita sering tidak perasan atau menyedari perkara ini. Kita biasa fikirkan tentang keseronokan apabila sesuatu yang menyenangkan datang kepada kita. Kita lupa bahawa jarak kita dari bahaya dan kejahatan juga nikmat yang besar untuk disyukuri. Sebab bahaya ataupun mudarat ni, musibah ni, kan, kadang-kala berlaku sikit je kita terjatuh, tergelincir bilik air. Nah, yang kadang-kala boleh membawa asbab kepada kematian. Kan? Ataupun juga luka. Kan? Jatuh okey. Tergelincir jatuh. Jatuh tu pula sama ada sempat berpauk ke, sempat bertahan pegang tangan ke, ataupun jatuh tak apa-apa dan kena belakang kepala. Nah, akhirnya dari sudut pro dan kontra. Betul tak? Sebab ada musabab. Kan? Baik, Allah Subhanahu merupakan nikmat yang paling besar untuk kita syukuri. Ini disedari bila hamba itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan segala nikmat ini kepada hamba-hamba dia, termasuklah kita tak? Kita mengambil ibrah, kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran agar mereka bersyukur dan menjauhi sifat ujub. Pelbagai sifat negatif lah, pelbagai sifat negatif, supaya mereka sentiasa ingat bahawa tidak ada satu nikmat pun yang datang melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat apa tuan-tuan? Kadang-kala nikmat masa lapang, kan, nikmat sibuk juga nikmat ada, kan? Pelbagailah nikmat yang Allah Subhanahu kurniakan kepada kita. Pelbagai nikmat memang tak terhitunglah, udaranya dan sebagainya lah. Baik, dalam konteks ayat yang kita bicarakan pada malam ini, ayat yang ke-11 dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Yang ni tadi ni, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, nikmat ketenangan, nikmat kesenangan, kedamaian dan sebagainya. Baik. Dalam konteks ayat ini ialah Bani Nadir adalah salah satu kabilah yang terbesar dalam kalangan orang Yahudi yang tinggal berjiran dengan bangsa Arab. Dia ada kabilah-kabilah Aus, Khazraj, dan saya katakan tadilah, kalau tuan-tuan tengok dari sudut penempatan ataupun keberadaan kabilah-kabilah ini, kalau dari sudut peta macam kita lah tak, perkampungan. Kan, ini kawasan sekian, dia ada wadi yang ada oasis. Ini kabilah A, kan, ini kabilah B, dia ada border, dan kadang-kadang mereka ni boleh sanggup berperang untuk merebut kawasan air. Kan? Sama kita pun, kita sungai. Contohlah. Baik, jadi mereka tinggal berjiran dengan bangsa Arab, kabilah Aus dan Khazraj di Madinah. Setelah kedatangan Nabi SAW, mereka buat MOU,
kan, memeterai perjanjian dengan orang Islam. Ini juga kita belajar kan, bila mana Nabi SAW sampai di Madinah, tiga benda yang Nabi buat. Yang pertama ialah mendirikan masjid. Dan yang kedua ialah akha, mempersaudarakan antara kabilah atau suku Aus dan Khazraj yang kemudiannya dikenali sebagai Ansar, kan? Maknanya penolong. Yang penolong kepada Rasulullah, penolong kepada agama Islam. Dan yang ketiga ialah Nabi menggubal ataupun bahasa maksudnya buat kan, Nabi menggubal piagam Madinah, kan? Piagam Madinah ini yang ada 47 fasa. Kan 47 fasa, 44 daripadanya berkenaan dengan orang Yahudi dan 43 berkenaan dengan orang Islam. Saya ingat kalau di UTM, masa mula peringkat awal saya join UTM tahun 2000, dan ada subjek pada masa itu tamadun Islam dan tamadun Asia. Kan antaranya ialah dibincangkan tentang perlembagaan ataupun piagam Madinah ini. Kan just mention lah. Kita pun tunjukkanlah satu-satu di mana dalam piagam Madinah tadi itu disebutkan nama kabilah itu satu demi satu tanpa tercicir. Jadi semua kabilah yang ada di Madinah yang buat MOU ataupun pemeteraian perjanjian tak setia dengan Nabi ini, semua disebutkan di dalam, dinyatakan satu persatu dalam piagam Madinah. Tapi oleh kerana kita maklum dah kan, orang Yahudi ni tabiat khianat yang berakar umbi dalam jiwa Yahudi, yang mendorong mereka untuk patuh ataupun tidak patuh ataupun melanggar perjanjian tersebut. Nama orang Yahudi. Kan? Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ini ada 3 kabilah besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Dan masing-masing dia ada proksi dia. Kan, dia ada proksi dia, mana jiran dia lah. Dalam kalangan penduduk asal Madinah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir bersekutu dengan Bani Khazraj di sebelah, kalau Madinah ni sebelah timur lah. Sedangkan Bani Quraizah pula adalah menjadi proksi ataupun sekutu kepada kabilah suku Aus. Baik. Selepas peristiwa sedih yang menimpa umat Islam di medan Uhud, tahun pertama perang Badar, kemudian tahun kedua Uhud, yang tahun kedua lah Badar. Kemudian selepas itu perang Uhud dan pemulawan kabilah Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir menjadi semakin gedebel, semakin samsil, semakin angkuh, lancang, biadab dan berani menyuarakan kata-kata ugutan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi mereka juga plan. Abang kata tadilah, mereka juga plan secara diam-diam untuk memerangi umat Islam di Madinah. Walaupun kita tahu ketibaan Nabi ini disambut oleh orang Arab, kan, disambut oleh segelintir, dan kemudian berlakunya proses memilih mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin di Madinah. Tapi kita keringat dalam kalangan orang Arab, ya, mereka terima dan mereka mula menerima Islam itu secara perlahan-lahan. Kan? Akan tetapi orang Yahudi tidak. Orang Yahudi tidak perlu Islam. Kan? Namun mereka kata tadi juga ada buat perjanjian MOU lah, pemeteraian setia kan di bawah kerajaan Islam pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada masa yang sama, kan, walaupun dah kata tak setia, mereka ni tetap tidak boleh dipercayai. Baik, sebelum peristiwa Uhud, dia punya ketua kabilah Bani Nadir, Ka'ab al-Ashraf, mewakili mereka pergi ke Mekah, keluar ke Mekah dengan 40 orang pengikut dia, berjumpa dengan Abu Sufyan. Pada masa tu Abu Sufyan masih lagi belum peluk Islam, kan, ayah kepada Muawiyah, kan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik, pemergian mereka bagi menyatakan kemarahan kepada
terhadap tentera Islam yang menang di Badar. Sebab Badar ini tentera Islam 313, 300 dan tentera musyrikin 1000. Kan? Jadi dengan bilangan yang ialah ramai dan sedikit tadi, kemudian dari sudut kelengkapan ketenteraan, jadi kalau kita sendiri pun barangkali rasa tak puas hati. Sebab apa? Pihak Islam ni dahlah dia tak ramai. Kan? Senjata pun tak ada yang hebat, yang canggih. Bagaimana boleh kalah tak? Kan? Jadi akhirnya mereka pergilah ke Mekah dan bincang-bincanglah. Okey, buatlah kesediaan mereka mengadakan pakatan baharu. Ini bukan cerita pakatan pilihan raya ni. Okay, membantu Abu Sufyan dan golongan kafir Quraisy untuk memerangi Nabi SAW yang telah pun berhijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, dalam sirah Nabawi Imam Ibn Katsir, dia ada cerita golongan kafir Quraisy rasa hairan. Sebab apa ni? Kan Ka'ab bin Al-Ashrah ni nak memerangi umat Islam kerana orang Yahudi ni bukan golongan yang menyembah patung berhala. Kan? Orang Yahudi dia tidak sembah patung berhala. Kan? Mereka berpegang kepada ajaran agama Samawi yang diturunkan dalam Taurat kepada nabi-nabi mereka. Walaupun saya katakan sebelum ini bahawa agama Yahudi dan agama Nasrani memang dibawa adalah lahir daripada pokok tambah daripada ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi mereka seperti Nabi Musa. Akhirnya pokok tambah itu menjadi agama Yahudi dan Nabi Isa pokok tambah oleh mereka yang kemudian menjadi agama Kristian. Kan? Yang ni kena ingat bahawa Nabi Musa ada kitab Taurat, Nabi Isa ada kitab Injil. Mereka tidak membawa agama Yahudi dan agama Nasrani. Mereka membawa agama Tauhid. Kan? Agama Yahudi dan Nasrani hari ini dah lari dah. Kan? Daripada yang asal iaitu agama Tauhid, dan yang dah lari inilah yang dikenali sebagai agama Yahudi dan agama Nasrani ataupun Kristian. Baik. Manakala Nabi SAW ada Quran. Kan, dan dia punya susu galuh tu sama. Jadi orang kafir Quraisy bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, adinuna ahabbu ilaika am dinu Muhammadin wa ashabi. Adakah agama kami ni dipanggil istifham, tanya soal. Adakah agama kami ahabbu ilaika, lebih kamu suka, kan, lebih ataupun yang paling engkau sukai, am ataupun dinu Muhammad, ataupun kamu lebih suka kepada agama Muhammad. Dan para sahabat dia lah, wa ayyul fariqaini ahda sabila. Ini golongan musyrikin tanya, wa ayyul fariqaini, mana satukah antara dua kumpulan ini, yakni yang dibawa oleh nabi mereka kononnya, kan, dan juga agama Nabi Muhammad SAW ini kemudian yang paling betul, kan, yang mana satu? Baik. Maka jawab Ka'ab bin Al-Ashraf, antum ahda minhum sabila. Kamulah yang paling benar agamanya. Dia cover balik tak, kan? Maknanya dia menidakkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kan? Baik, Ka'ab Al-Ashraf sanggup bertahaluf. Tahaluf ialah apa kita panggil kerjasama politik. Kan? Tahaluf siasi, kerjasama politik dengan orang kafir. Sebab apa? Sebab Ka'ab bin Ashraf ni ataupun geng-geng Yahudi ni yang tadilah, sebab apa dia sanggup menentang dan bekerjasama dengan golongan kafir yang menyembah berhala. Orang Yahudi dia tidak sembah berhala. Kan? Walaupun kedua-duanya mereka tidak beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin dia. Macam kita tahu hari ni lah juga, kan, musuh-musuh Islam ni walaupun bertelagah sama mereka, bila bab nak lawan Islam, kan, mereka akan bersatu hati. Kan, antara Yahudi dan Nasrani, bila bab nak lawan Islam, mereka akan bersatu hati. Bila Islam tu lemah, okey, mereka seolah-olah mereka gaduh pula sama mereka. Baik.
Jadi Ka'ab al-Ashraf sanggup tahaluf siasi lah, bekerjasama dengan golongan kafir Quraisy untuk apa dia tujuan utama ialah untuk nak menghancurkan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita mereka ni dalam Al-Quran. Kan firman Allah taala dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan nampak pada skrin ada jalur-jalur merah ni? Ya, Ustaz, betul. Apa benda ni? Ada yang conteng lah tu. Ha? Ada peserta yang conteng tu. Ada student yang conteng tu. Tak tahu Ustaz nanti boleh buka. clearkan rasanya? Ustaz boleh clearkan? Tak boleh ke tak? Dia... Ustaz tak boleh clearkan tu lah, yang conteng tu ke? Rasanya boleh Ustaz lah. boleh. Tak boleh ni. Saya pun tak reti juga ni. Baik, tak apalah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Alam tara, tidakkah kamu tengok? Kan, tidakkah kamu perhati rasa pelik wahai Muhammad, alladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang yang ada kitab ni, kan, orang yang diberikan sebahagian daripada kitab Taurat, yu'minuna bil jibti, yu'minuna bil jibt, mereka itu beriman percaya kepada sembahan selain Allah. Malah merujuk kepada si Ka'ab bin Al-Ahbar tadilah daripada Bani Nadir, kan, ni yang percaya kepada Allah, cuma mereka tidak terima ke Rasulullah Muhammad, mereka tidak sembah berhala, tapi kan kita baca tadi tak, yu'minuna bil jibti, mereka percaya kepada sembahan yang lain daripada Allah, wat taghut, dan juga yu'minuna bit taghut, akan beriman kepada taghut, wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka kata kepada orang yang kafir. Siapa dia? Geng-geng musyriki Makkah tadi. Haula yahda minal ladzina amanu sabila. Mereka kata kepada orang Mekah tadi tu, orang kafir Mekah, bahawa mereka, kaum kafir itu ahda, lebih mendapat petunjuk, kan, lebih mendapat petunjuk minal ladzina amanu sabila, kan, lebih betul jalan agamanya daripada orang yang beriman. Itu sudut pandang mereka lah, kerana tujuannya adalah untuk nak menghancurkan Islam dan juga menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum masuk lagi poin kita ni, kan. Jadi Nabi bila timbul isu yang sedemikian, Nabi pun pilihlah beberapa sahabat buat keputusan untuk nak membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Mengapa Ka'ab bin Al-Ashraf ni? Kan kerana dia banyak membawa mudarat kepada Islam. Kan kerana pemusuhannya yang jelas dan nyata kepada Allah dan Rasulnya. Jadi antara sahabat yang ditugaskan ialah Muhammad bin Maslamah. Adalah beberapa orang sahabat, ada beberapa nama sahabat Muslamah, Muhammad bin Maslamah, Ibad bin Bashar, Abu Nailah Al-Harith bin Aus, dan sekumpulan kaum ataupun kabilah ataupun suku Aus. Baik, setelah ringkas cerita, setelah Ka'ab bin Al-Ashraf ini berjaya dibunuh, dan orang Yahudi ni, tuan-tuan perhati tengok, kan, orang Yahudi Bani Nadir ini masih meneruskan perjanjian damai dengan Rasulullah. Pelik tak? Kalau kita lah, kan, ketua puak kita kan dibunuh, kan, takkan kita pun dah putus dah, kan, kita akan putuskan hubungan dengan mereka tadi. Sebab apa? Sebab kamu membunuh ketua kami. Yang sudah tentulah kita akan mengambil tindakan yang bertentangan, yang agresif untuk melawan kamu. Ataupun kalau tak melawan pun, barangkali kerana kamu kuat, kami lemah, okey, kita akan protes dan sebagainya lah, dan memutuskan hubungan dah. Tapi tidak, kan. Jadi kabilah Yahudi Bani Nadir masih teguh ke perjanjian damai dan bekerjasama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hikmahnya mengapa Rasulullah menugaskan ataupun menugaskan pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf seorang, kan. Dari sudut profesionalism, kan, profesionalism, bila nak cari orang yang wanted person ni, kan, okey, bunuh dia saja.
Ada pun yang geng-geng lain ni dia punya kawan-kawan dia, proksi dia sebagainya kan, tidak perlu dibunuh. Kan? Macam juga kisah Hijratul Rasul lah, yang bercampur aduk antara yang betul dan tak betul. Kan? Jadi orang cari apa? Nabi Muhammad kan? Yang kata Ali betul ke Ali ganti tempat tidur Nabi? Betul ke tuan-tuan? Kan Ali ganti tempat tidur Nabi dan orang Yahudi tu pergi serbu rumah, dia tengok buka-buka selimut, tengok Ali bukan Muhammad. Kan? Dia tidak apa-apa kan, walhal kalau kita lah kan, tak kira lah Ali ke Muhammad ke, janji dapat aku bunuh je lah. Kan? Baik, jadi bukan seluruh kabilah sekalipun sebenarnya pemusuhan Bani Nadir dan dendamnya kepada Nabi SAW masih lagi membara, ataupun kalau kita sendiri pun kita letak tak kan ketua kita kena bunuh kan, sudah tentulah kita akan balas dendam terhadap perbuatan pihak satu lagi. Tapi mereka tidak. Baik, pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal ni musim bunga. Musim bunga tahun keempat Hijrah, Nabi SAW, beberapa orang sahabat pergi. Ini kita flashback balik kan, undur balik. Nabi pergi ke perkampungan Bani Nadir nak bincanglah urusan diat. Urusan diat ni ialah diat, iaitu pampasan ganti rugi kan, sama ada disebabkan oleh kematian seseorang ataupun juga dalam kes mencederakan seseorang. Kan dia ada yang dipanggil diat atau ganti rugi. Itu dan juga yang dibangkitkan oleh sebahagian daripada pengamal undang-undang Islam hari ini dalam kes kemalangan jalan raya misalnya, yang menyebabkan sama ada kematian ataupun juga kecederaan anggota. Kan? Itu ditentukan secara teknikal oleh pakar dia, maka pihak yang didapati bersalah tadi kena membayar diat dan pampasan ataupun ganti rugi kepada mangsa kemalangan tadi. Ini kena diperhalusi kan, dan diperbincangkanlah oleh pakar-pakar bidang. Baik, jadi Nabi pergi bincang urusan dia, dua orang daripada kabilah Amir yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Amr bin Umayyah. Kan, kerana mereka menyangka bahawa musyrikin dalam perang Bi'ru Ma'unah. Sebab apa? Yang mereka ni juga kafir. Kan? Kafir, tapi mengapa Nabi SAW pergi bincang nak bayar pampasan? Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya mereka dah bai'ah kepada Nabi, bermakna mereka ni terjaga, terpelihara. Sebab Yahudi ni ada dua kan, yang kalau kita panggil, satu ialah yang kafir zimmi, yang satu lagi ialah kafir harbi. Yang mereka ni ialah zimmi, orang yang berikan loyalty, ketaksetiaan kepada kerajaan Islam, maka mereka dilindungi nyawa mereka, harta mereka dan sebagainya. Adapun satu spesies lagi, satu golongan lagi ialah harbi, yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka Islam izinkan untuk umat Islam juga memerangi mereka setakat mana yang umat Islam itu diperangi. Tak boleh kita nak melampau hak atau batas. Sebab dalam undang-undang perang kita ni, let's say kita kata bila mereka serang kan umat Islam, tak boleh kita pula nak balas dendam, kita pergi kampung mereka, kita bakar rumah mereka. Tak boleh. Islam melarang keras kan sama sekali perbuatan tersebut. Nampak tak kan? Walaupun dengan tujuan untuk menghapuskan, kalau boleh biarlah kita hapuskan saki-baki semua sekali kan, keturunan Yahudi besar kecil tua muda, tak, kan Islam tidak begitu. Kan? Baik. Jadi Nabi pergi berjumpa dengan Bani Nadir sebagai bukti kesetiaan baginda terhadap perjanjian kan yang ada dalam piagam Madinah tadi itu, dengan cara minta pandangan bantuan. Apa pandangan kan untuk nak selesai isu papasan diat tadi, berapa-berapalah kan. Kita pun maklum tak tuan-tuan, diat ini ialah kadar tertentu yang dipersetujui antara dua pihak kan. Kalau dia kata kita bagi contohlah, berapa, 100,000 lah, 50,000 ke, dua pihak bersetuju dengan kadar 50,000, tempohnya sekian cash ke, ansuran ke,
kan. Mereka bincanglah, okay? Selesai dah. Jadi malangnya kepercayaan Rasulullah terhadap Bani Nadir dikhianati. Ini yang tadilah ulang balik. Nabi duduk bersandar dengan kawasan perumahan. Perumahan ini tidaklah macam kita tak, tapi perumahan Arab ni dia yang simpul-simpul lah pada masa tadi, dan dengan cara menjatuhkan batu besar ataupun juga lesung kapur ke daripada atas rumah mereka supaya batu tadi itu kena kepada badan Nabi. Baik, dia punya antara tekongnya ialah Huyai bin Akhtab. Ini tekong utamalah, dengan arahkan Amru bin Jahshin kan menghempakkan batu ataupun melemparkan batu kepada Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tentang perancangan jahat Nabi, lalu Nabi bingkah bangun daripada tempat tadi dan terus bergegas meninggalkan perkampungan Bani Nadir dan kembali ke Madinah. Baik. Jadi tindakan mengejut Nabi tadi itu, kan, sahabat pun terpinga-pinga lah. Betul tak? Kerana Nabi menerima wahyu, arahan, okey, tinggalkan segera. Kalau dalam bahasa mudah kita kata begitulah, tinggalkan segera tempat ini kerana tempat ini membawa mudarat kepada kamu, sahabat kamu dan juga agama Islam. Jadi para sahabat pun kemudiannya menyusul sama balik semula ke Madinah. Di Madinah barulah Nabi cerita bahawa golongan Yahudi Bani Nadir tadi itu sebenarnya begini, mereka ada plan ke atas aku kan untuk nak membunuh aku misalnya tak kan. Begitulah kita sebutkan secara ringkasnya. Jadi sahabat tak bantah. Kan, sahabat tidak bantah. Kan. Sahabat Nabi SAW tidak bantah kerana perjanjian atau perancangan Bani Nadir tadi itu akan menyebabkan perjanjian damai ataupun kerjasama politik tahaluf siasi ini terbatal. Jadi sebab apa? Sebab dia adalah syarat-syarat dia kan, sekian-sekian bila mereka mengkhianati syarat-syarat yang dimeterai bersama dan akhirnya apa dia panggil ataupun janji tadi itu boleh terbatal dan memang berlakulah. Dan selepas itu tindakan yang drastik oleh Rasulullah dan umat Islam pada masa itu mengusir halau keluar Bani Nadir daripada Madinah, dan umat Islam dapat apa? Dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Kan? Dapat harta rampasan perang, okey, 50 baju besi. 50 topi besi, kan, 50 topi perang. Baju besi, topi perang, dan 340 bilah pedang yang boleh digunakan untuk peperangan yang berikut. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, berlakunya pertempuran ini bukanlah suatu situasi atau keadaan yang dirancang oleh Nabi dan umat Islam. Kerana mereka turut menghadapi ancaman daripada musyrikin. Sebab apa? Sebab walaupun Nabi apa kita kata menguasai Madinah, kan, tak boleh duduk diam tak. Artinya saban hari dan saban ketika golongan musyrikin baik daripada Mekah sana maupun daripada Yahudi sendiri pun yang duduk dalam musuh dalam selimut dalam bandar Madinah ni yang sentiasa beronat, kan, jadi tak boleh tidur lena. Musuh di luar dan juga musuh di dalam, kan. Jadi kena sentiasa berhati kan, kerana tadilah sepanjang masa bila leka sikit kan, jadi musuh akan mengambil kesempatan untuk nak melakukan pembunuhan dan seumpamanya lah. Apatah lagi kita balik semula sini, lebih-lebih lagi kemahiran setiap kabilah Yahudi. Ini boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Baik. Kita maklum juga antara orang Arab Mekah dengan Madinah. Kan? Muhajirin dia punya kepakaran ialah bidang perniagaan. Orang Arab Madinah, Aus Khazraj kebiasaannya punya kemahiran kepakaran dalam bidang pertanian. Kan? Baik, Yahudi apa dia punya ekspertis dia? Baik, setiap kabilah dia ada. Setiap kabilah dia ada
dia ada kemahiran yang tersendiri. Macam kita orang Melayu lah kan, kalau orang Melayu di kawasan pesisir, mereka adalah pelaut yang handal, mereka adalah pembuat kapal kan yang hebat. Tapi British ni dia bijak kan, ataupun penjajah ni dia bijak. Daripada zaman Portugis, kemudian Belanda dan British, dihapuskan kan kemahiran orang Melayu tadi kan, dengan meletakkan mereka ataupun bagi ini kerja baru. Sedangkan bidang kealaman ataupun kelautan ataupun maritim ini adalah bidang keutamaan dan yang menyebabkan orang Melayu itu masyhur suatu ketika dahulu. Kan? Baik, balik pada teks kita. Lebih-lebih lagi kemahiran yang dimiliki oleh setiap kabilah di Madinah ini boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Seperti orang Bani Qainuqa. Dia pakar dalam bidang pertahanan. Kan pakar dalam bidang pertahanan untuk buat pedang, baju besi dan alat-alat perang sejak sekian lama. Jadi justru yang tadi kan, manakala Bani Nadir adalah dia punya kepakaran dalam bidang pertanian. Tengok tak kalau kita perhati, kita mengambil iktibar di sini kan, sebab kelompok Yahudi ni tiga kabilah yang besar ni, dia mesti ada interaksi antara satu sama lain, dia tidak bertelagah. Jadi okey, yang pertama Qainuqa dalam bidang pertanian dalam bidang pertahanan. Kalau zaman hari ini, kalau ibarat kata dengan buat senjata lah kan. Dulu okey, pertahanan, buat pedang kan, baju besi dan alat perang. Sejak zaman berzaman. Adapun Bani Nadir dalam bidang pertanian, sumber tanaman menjadi tumpuan di setiap pasaran. Sebab apa? Sebab mereka dah duduk lama, mereka dah identify, dah mengenal pasti potensi manakah apa kita kata bentuk atau jenis tanaman yang sesuai ditanam dan mereka boleh mencuburinya dan akan dipasarkan dan menjadi permintaan tinggi oleh penduduk di Madinah dan luar Madinah pada masa itu. Dan yang ketiga ialah Bani Quraizah ini pula ialah pakar dalam bidang ekonomi. Dia saling kan. Yang ni satu okey, bahan pertanian, yang kedua ialah pertanian, yang ketiga ialah ekonomi, pertanian dan ekonomi perdagangan kan, bisnes, tetapi pengusahaan yang nyata terhadap Allah dan Rasulnya telah menatijahkan ataupun menghasilkan sesuatu yang buruklah kan. Akhirnya secara bertahap mereka itu diusir keluar oleh Nabi SAW setelah mereka gagal untuk mematuhi apa kita kata perjanjian kan yang dimeterai dalam piagam Madinah. Sebab ada musabak lah kan ada sebab yang kukuh, kalau tidak payah. Soal memang telah ditentukan, itu cerita lain lah. Tapi bagaimana turning point ialah ada sebab-sebab yang munasabah yang dilakukan oleh mereka sendiri, dan ini menjadi satu bahan bukti sejarah sampailah kepada hari ini bahawa Islam tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang mungkir janji, yang melanggar perjanjian, dan dengan sebab mereka melanggar perjanjian itu kan, perjanjian terbatal dan mereka terpaksa keluar dari bumi Madinah. Mereka terpaksa keluar dari bumi Madinah kan. Kalau tidak begitulah sampai maknanya payah kan. Sebab apa? Sebab tidak ada satu sebab yang kukuh. Itulah kata adanya apa kita kata sebab dan musabab, justifikasi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun atur sesuatu itu secara berhikmah. Baik. Mungkin tuan-tuan boleh carilah kalau dalam internet ni ataupun dalam Google ni, panjang cerita dia. Kita tidak nak bincang panjang lah kan. Jadi maknanya dengan sebab kedegilan ataupun jenis kepala, dan orang Yahudi memang sifatnya begitu
Itu sebab kalau kita sendiri pun mungkinlah mak-mak kita dulu-dululah kata, ataupun mungkin siapa-siapa lah orang tua ke, degil orang kata kamu ni macam Yahudi, tak menunjuk kepada sikap keras kepala, degil. Orang Yahudi antara lain ialah kita tahu bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi rehat pada hari Sabtu, mereka cari juga helah kan untuk bekerja tangkap ikan pada hari Sabtu kan. Dia kepung pula pada hari Jumaat. Kononnya lah, jadi seolah-olah mereka tu nak menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dan juga satu perkara lagi ialah adanya golongan munafik. Kan adanya golongan munafik ini. Jadi ada golongan munafik ini sebab kadang-kadang kalau kita tengok sumber dalam media sosial ni, dalam internet misalnya, kena perhati juga. Kadang-kadang apa dia? Sebab kita tidak tahu sumber tadi itu sama ada sumber yang betul-betul adil kepada Islam ataupun kepada mereka, ataupun juga memang sumber yang bias kepada mereka. Ada sebahagian daripada website ataupun blog dituliskan perbuatan tentera Islam yang membakar tanaman milik Yahudi. Kan, Bani Nadir telah menggerungkan jiwa munafik dan menjadilah mereka orang yang berdusta. Kan? Jadi kadang-kadang menggunakan ayat tadi itu, apakah tentera Islam ni membakar tanaman orang Yahudi? Nampak zalim tak? Nampak zalim. Tanpa dinyatakan justifikasi betul ke tidak. Kalau betul, apakah sebab dan musabab kan? Yang akhirnya orang lain pandang sama ada yang bukan Islam ataupun juga yang Islam sendiri memandang Islam ini sebagai satu agama yang jahat, satu agama yang ganas dan teroris dan seumpamanya, sedangkan tidak begitu. Ini yang kadang-kadang ditunjukkan imej yang sebegitu. Oleh sebab itu berhati-hatilah kan bila kita baca dalam media sosial ini macam-macam. Nak kena ada ilmu untuk nak scan. Nak dapat ilmu. Tetapi sebelum dapat ilmu, kena ada ilmu untuk nak saring, untuk nak scan yang fakta tadi itu betul ataupun tidak betul. Habis bagaimana ustaz nak tahu? Kan kena banyak membaca, dan banyak membaca pelbagai sumber, buat perbandingan, tanya orang yang pakar bidang. Mudah-mudahan kita akan dapat jawapan ataupun fakta yang tepat dan betul. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Apa yang kita dapat daripada ayat ini, tuan-tuan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita ingatlah, wahai orang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu. Kalau setengah sebahagian daripada kalau kelas tadabbur, mereka akan bahaskan ta tadi itu, nikmat ada ditulis ta maftuhah dan ta marbutah kan, walaupun dibaca dengan nikmat tak kan, tapi dia ada sebab dan musabab atau justifikasi yang tersendirilah. Baik, sebagai kesimpulannya, ayat ini menceritakan tentang seruan Allah Ta'ala kepada orang beriman akan supaya sentiasa ingat kepada segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kepada kita lah. Orang dulu cara dulu, orang hari ini cara orang hari ini. Dalam konteks ayat ini ialah kalau ada orang yang apa dia panggil busuk hati, buruk dan sebagainya untuk merosakkan Islam dan pengamal Islam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan memberikan pertolongan ataupun bantuan. In tansurullaha yansurkum. Dan sekiranya kamu menolong Allah, menolong menegakkan agama Allah, nescaya Allah akan membantu kamu dalam melaksanakan tugas tadi. Tapi tidak semudah itu.
Dan kita duk buat kerja, mana bantuan Tuhan, mana bantuan Tuhan, tak mana bantuan Allah kan. Tidak semestinya terus on the spot bantuan tadi itu, pertolongan itu datang sekonyong-konyongnya dan memastikan bahawa umat Islam itu menang dalam apa jua bentuk pertandingan ataupun juga cabaran, peperangan dan sebagainya lah kan. Jadi tak boleh kita nak kata pihak yang menang itu betul ataupun benar dan pihak yang kalah itu adalah salah ataupun sebaliknya kan. Kerana kita tidak mengetahui hakikat yang sebenar dan yang pentingnya ialah kita sentiasa berusaha kan, dan buat yang terbaik. Mudah-mudahan yang tadi itu wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka di hujung ayat tadi Allah menyebutkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, kan hanya kepada Allah lah orang mukmin itu akan berusaha dan menyerah diri. Bertawakal maknanya buat usaha bersungguh-sungguh dan menyerah diri. Urusan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga perkataan ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Daripada perkataan khayara ialah baik. Ikhtiar kan, kita ikhtiarlah berjumpa dengan doktor ke ataupun tukang urut ke. Berikhtiar maknanya buat yang terbaik dan memilih dan mencari yang terbaik. Misal kata dalam bab apa dia, nak berubat lah kan, maka kita berikhtiar memilih yang terbaik kan, daripada pilihan yang ada. Okey, kesimpulan jelasnya keadilan dalam Islam ialah kita maklum letakkan sesuatu pada tempat dia kan. Jadi dalam konteks piagam Madinah tadi, 3 Bani Yahudi dan yang last yang kita bincang ialah Bani Nadir. Bila mana mereka ingkar janji, melanggar perjanjian, dan mereka akan diusir. Kan perjanjian tadi terbatal dan mereka diusir daripada kota Madinah. Menjadi asbab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan mereka. Kan? Baik. Dan kandungan ayat ini ialah sikap tawakal yang ada dalam hati orang Islam adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menahan tangan orang kafir yang memudaratkan orang mukmin. Ini dari sudut istilah, jangan salah faham ni kan. Menahan tangan orang kafir artinya rasa kita ni boleh faham lah kot kan. Bagaimana Allah menahan dengan kuasanya, wallahu a'lam kan. Jadi yang penting ialah percubaan ataupun usaha golongan kafir tadi untuk memudaratkan umat Islam tidak berjaya kerana halangannya daripada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, yang tidak mengizinkan ia berlaku. Dan ada setengahnya berlaku. Contohnya dalam perang Khandaq, dalam perang Badar, okey, umat Islam menang. Dalam perang Uhud, umat Islam kalah. Kan? Jadi kalau logik thinking lah kata, takkanlah kan? Tidak begitu kan? Jadi takkanlah doa Nabi ni tidak makbul. Duk main macam tu kan. Yang penting adalah ada hikmah yang tertentu yang tersembunyi yang menuntut kita umat Islam supaya be smart, bekerja dengan smart kan, beringat dan sebagainya lah. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini. Ada soalan ke? Barangkali 1, 2. Tak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tangguhkan di sini dan seperti biasalah, siapa yang nak memberikan sumbangan untuk menjayakan majlis ilmu ini, mudah-mudahan akan mendapat barakah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sumbangan ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia ini bolehlah disalurkan kepada akaun bank Islam kan, atas nama Akademi Tadabbur Malaysia.
Okey, jazakumullah khairan katsira wa ila liqa. Kita tangguhkan majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wan. Terima kasih Ustaz.